أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya Muhammad Amir bin Zulkifli selaku moderator anda bagi forum pada hari ini. Pada penghujung tahun 2019, kita telah digemparkan dengan penularan virus penyakit yang digelar COVID-19 yang bermula di Wuhan, China. Pandemik ini telah merebak dengan begitu cepat dan luas. Sehingga pertengahan awal November 2021, iaitu dalam tempoh hampir 2 tahun dari tarikh bermulanya pandemik ini, sebanyak hampir 250 juta kes COVID-19 telah direkodkan di seluruh dunia berikutan dengan kematian dengan angka melebihi 5 juta orang. Maka di sinilah vaksin mula memainkan peranan bagi mengurangkan kes-kes jangkitan bukan sahaja untuk virus COVID-19, malah juga untuk penyakit kronik yang lain seperti cacar, tuberkulosis, rubella, beguk dan banyak lagi. Sebelum saya meneruskan forum kita pada hari ini, sukacita saya ingin memperkenalkan beberapa ahli panel kita yang amat bijaksana dan hebat orangnya. Pertama sekali, saya ingin menjemput saudara Luqman Iyad bin Syahrum Nur Aziz. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, sihat. Baik. Seterusnya, saya menjemput saudara Muhammad Akif Baihaqi bin Muhammad Iqbal. Saudara sihat? Alhamdulillah, saya sihat. Kemudian saya menjemput saudara Saiful Zulfitri bin Saiful Adha. Masih bertenaga saudara? Alhamdulillah, masih lagi bertenaga. Akhir sekali, saya menjemput saudara Zul Azman Amin bin Zulkifli. Apa khabar saudara hari ini? Pergi ke pasar naik sepeda, tidak lupa membeli jajan. Sahabat sejati, selamat pagi juga. Ku jawab sapamu dengan senyuman. Baik, kami pada hari ini akan membincangkan sebuah topik yang dulu menjadi buah mulut orang ramai ketika tularnya pandemik COVID-19. Tajuk kita tidak lain dan tidak bukan ialah mengenai vaksin imunisasi. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, vaksin merupakan satu produk yang mengandungi antigen yang mana boleh diperolehi daripada sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dimatikan ataupun dilemahkan. Antigen dalam vaksin berfungsi untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan iaitu sistem immunity tubuh membentuk imuniti terhadap jangkitan penyakit khusus. Menurut Dr. Lee Mei Ling iaitu pakar perunding pediatrik dan neonatologi Pusat Perubatan Sunway, vaksin adalah sebahagian atau keseluruhan kuman daripada penyakit tertentu yang sudah dimatikan atau dilemahkan, dan apabila kanak-kanak diberi suntikan vaksin, sistem imun mereka akan membentuk antibodi untuk melindungi mereka daripada diserang penyakit berjangkit. Menurut sejarah, vaksin pertama yang berjaya dihasilkan adalah pada tahun 1796 oleh Edward Jenner. Pada ketika itu, sebahagian wilayah Eropah, Asia dan Amerika sedang menghadapi sebuah penyakit endemik iaitu cacar air ataupun dipanggil smallpox. Pada Julai 1796, ahli fizik iaitu Edward Jenner telah menemukan bahawa penduduk yang terjangkiti dengan penyakit cowpox ataupun cacar sapi, mereka ini ternyata imun kepada penyakit cacar air. Maka dengan mengaplikasikan kajiannya itu, beliau telah mencipta penawar untuk penyakit cacar air dan istilah vaksin telah diperkenalkan dari bahasa Latin untuk lembu iaitu vacca. Bagi meneruskan forum kita pada hari ini, saya ingin bertanyakan beberapa soalan kepada saudara Akif. Saudara, apakah perspektif sains atau sudut pandang sains mengenai vaksin ini dan apakah proses ataupun prosedur untuk menghasilkan vaksin ini? Silakan saudara. Baik saudara Amin, terima kasih atas soalan yang tujukan. Soalan pertama iaitu perspektif sains terhadap vaksin, dan kedua merupakan cara penghasilan ataupun perprosesan vaksin. Yang pertama sekali, vaksin menurut sains adalah satu alternatif bagi rawatan
dan pencegahan penyakit. Di mana vaksin ini, seperti yang tersedia maklum, terdapat pelbagai jenis vaksin. Terdapat 6 atau 5 jenis vaksin yang digunakan sehingga kini, seperti mRNA vaksin, live attenuated vaksin dan sebagainya. Namun, semua vaksin ini menurut sains mempunyai satu prinsip perbuatan yang sama, iaitu mencegah penyakit. Setiap vaksin ini mempunyai satu faktor identifikasi yang merujuk pada patogen tertentu yang membawa penyakit, seperti yang disebut semua ini cacar air, di mana faktor ini digunakan sebagai satu langkah untuk meningkatkan imunisasi tubuh terhadap satu penyakit tersebut. Itu saja. So, amat ringkas dan padat. Dengan itu, saya akan terus menjawab soalan kedua, iaitu cara pemprosesan vaksin. Untuk menghasilkan vaksin ini sangatlah rumit dan perlu mematuhi pelbagai guideline ataupun panduan yang disediakan oleh pihak berkuasa. Menurut sumber Federal Drug Administration ataupun satu badan yang mengawal dan memastikan setiap dadah ataupun dalam konteks ini vaksin tidak mendatangkan sebarang kesan sampingan yang serius, dan secara ringkas ni menjalankan tugas ia sebagai vaksin dengan jaya. Dengan itu, dalam menghasilkan vaksin ini terdapat 5 langkah yang perlu dipatuhi sebelum vaksin itu dapat dikeluarkan secara berskala besar. Pertama sekali, sekiranya suatu vaksin itu ingin diwujudkan, pertama sekali ia perlu membuktikan konsep bahawa vaksin itu dapat mencegah penyakit. Di mana huraiannya, daripada fasa pertama ini, vaksin tersebut sebelum digunakan terhadap orang awam, para pengkaji akan mengkaji akan kesannya untuk mendorong tindak balas imun dalam haiwan-haiwan kecil seperti tikus. Sehubungan itu, apabila hasil kajian menunjukkan kesan yang positif dan meyakinkan, barulah vaksin tersebut boleh diuji dalam fasa seterusnya, iaitu fasa pembangunan klinikal pertama. Seterusnya, fasa pembangunan klinikal pertama ini, sejumlah 20 hingga 100 orang akan menerima vaksin percubaan. Pada fasa ini, para pengkaji akan mengkaji keselamatan vaksin, termasuk mengenal pasti kesan sampingan vaksin dan kemampuan vaksin tersebut untuk mendorong tindak balas imun. Dan sekiranya vaksin tersebut telah berjaya melepasi fasa kedua ini, barulah akan masuk ke fasa yang ketiga, iaitu fasa pembangunan klinikal yang kedua. Fasa ini pula melibatkan 100 hingga 300 sukarelawan yang menepati kriteria seperti umur dan keadaan fizikal, dan penyertaan juga melibatkan mereka dari pelbagai latar belakang dengan konteks untuk menambah maklumat keselamatan pengguna vaksin seperti risiko dan kesan sampingan. Seterusnya, jika vaksin tersebut telah melepasi fasa sebelum itu, maka ia boleh diteruskan pada fasa pembangunan klinikal 3. Pada fasa ini, 1,000 dan hingga 3,000 orang akan diperlukan untuk memantau dan mengenal pasti bagaimana vaksin akan berfungsi dan kesan sampingan yang dianggap biasa untuk menyokong maklumat penggunaan vaksin yang selamat dalam kalangan masyarakat. Yang terakhir sekali, fasa yang paling penting, iaitu fasa pembangunan klinikal yang keempat. Fasa ini lebih kepada menjamin keselamatan penghasilan dan penggunaan vaksin oleh pihak berkuasa. Pihak berkuasa akan meneliti setiap aspek pemprosesan vaksin tersebut dengan teliti untuk keselamatan penggunaan awam dan keberkesanan vaksin tersebut bagi masa yang akan datang. Jadi itu telah merumuskan jawapan saya terhadap dua soalan tersebut, iaitu perspektif sains terhadap vaksin dan cara pemprosesan sesuatu vaksin. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Akif atas pengkongsian sebentar tadi. Seterusnya, saya ingin menjemput saudara Zul Azman untuk menerangkan
kebaikan yang telah dibawa oleh vaksin ni dan juga keburukan sekiranya ada. Silakan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator majlis pada hari ini. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita bersama-sama merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama dalam satu majlis ilmu. Dengan moga-moga majlis ilmu kita pada hari ini dilimpahi rahmat dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menjawab persoalan moderator kita pada hari ini, iaitu mengenai kebaikan dan juga keburukan vaksin. Jadi apakah kebaikan penggunaan vaksin ini pada masa kini? Yang pertama ialah vaksin dapat memberikan perlindungan kepada diri kita dan juga keluarga terhadap penyakit yang sedang menular. Sebagai contoh, penyakit demam campak, penyakit polio, penyakit COVID-19 itu sendiri, kita dapat melindungi diri kita, keluarga dan juga masyarakat daripada penyakit ini. Yang kedua, kita dapat mencegah penyebaran penyakit yang sedang menular. Saya bagi satu contoh. Seandainya kita ada 100 orang dalam satu populasi yang mana majoriti kesemua orang itu mengambil vaksin, maka secara tidak langsung kita akan mewujudkan effect of herd immunity. Apakah effect of herd immunity ini? Effect of herd immunity ini sekaligus dapat membantu kita mencegah penyebaran penyakit ini. Seandainya seseorang daripada populasi ini dijangkiti satu penyakit, orang-orang lain tidak akan terkena ataupun tidak akan berjangkit dengan penyakit ini. Kerana apa? Kerana mereka sudah pun mendapatkan vaksin. Jadi apabila effect of herd immunity ini berlaku, kita dapat mengurangkan angka kematian. Dan bukan itu saja, kita dapat meningkatkan lagi kesihatan masyarakat di sekeliling kita. Bagaimana vaksin ini dapat meningkatkan kesihatan masyarakat di sekeliling kita? Jadi seperti yang kita sudah sedia maklum dan juga sudah diterangkan oleh moderator kita pada hari ini di awal tadi, iaitu vaksin ini akan membantu untuk meningkatkan lagi ketahanan badan kita, akan mampu meningkatkan imuniti badan kita. Jadi apabila imuniti badan kita meningkat, apa-apa virus secara spesifiknya akan dapat dilawan oleh badan kita. Dan yang terakhir ialah vaksin akan dapat membantu menghapuskan penyakit berjangkit yang sedang menular pada ketika ini. Seterusnya, apakah pula keburukan vaksin pada masa kini? Antara keburukan vaksin ialah dapat memberikan efek sampingan yang ringan kepada penerimanya. Seperti yang kita sedia maklum, vaksin ini akan memberikan patogen supaya badan kita dapat merangsang badan kita untuk menghasilkan imuniti badan sebelum badan kita ini menerima apa-apa virus daripada luar. Jadi badan kita akan lebih bersedia untuk melawan virus-virus yang akan mendatang. Jadi sesetengah orang atau setengah kelompok masyarakat akan mempunyai efek-efek sampingan ringan seperti demam, badan gatal. Jadi antara solusi yang pernah diwujudkan ataupun yang sedang dilakukan oleh hospital-hospital dan juga klinik sebelum dicocokkan vaksin, mereka akan bertanya kepada penyakit mereka. Adakah penyakit mereka mempunyai apa-apa alergi? Adakah pesakit mereka mempunyai apa-apa masalah kesihatan yang boleh menyebabkan vaksin ini menerukkan lagi masalah kesihatan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua ialah keburukan vaksin ialah mutasi virus. Jadi seperti yang kita maklum, sebab saya ambil contoh yang paling dekat dengan kita iaitu COVID-19. Jadi apabila COVID-19 ni berlaku, kita sudah membuat suatu vaksin untuk melawan virus COVID-19 itu sendiri. Namun telah pun berlaku mutasi virus, adanya alpha, adanya COVID-19 delta, maka vaksin yang baru perlu dihasilkan untuk melawan virus-virus yang terus akan mendatang, kerana virus ini akan bermutasi. Dan juga keburukan terakhir vaksin ini ialah vaksin ini mempunyai akses yang terbatas. Saya bagi suatu contoh di sekelompok masyarakat yang tinggal di luar bandar, tinggal di pinggir bandar, tinggal di hulu ataupun mungkin barangkali jauh daripada kawasan bandar, tidak mempunyai akses terhadap vaksin ini. Dan mereka bukan saja tidak mempunyai akses, tapi mereka juga kurang pengetahuan mengenai vaksin itu sendiri.
Jadi apabila mereka kurangnya pengetahuan, sukar untuk mereka menerima vaksin ini. Jadi kita sebagai masyarakat yang lebih tahu, kita sebagai doktor, kita sebagai penyampai maklumat, kita perlulah menyampaikan maklumat yang betul kepada mereka. Bukan itu saja, kita juga perlulah menyokong hasrat kerajaan pada kali ini untuk memberikan kesihatan yang terbaik kepada mereka, menghalang dan juga melawan penularan wabak-wabak penyakit berjangkit pada kali ini. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Zul Azman atas perkongsian yang amat benar sebentar tadi. Baik, kemudiannya saya ingin menjemput saudara Iyad untuk menerangkan tentang perspektif Islam mengenai vaksin ini. Adakah terdapat ayat-ayat Al-Quran ataupun As-Sunnah yang menerangkan tentang vaksin ini? Juga saya ingin bertanya kepada saudara, adakah terdapat tokoh-tokoh yang berkaitan ataupun yang terlibat dengan vaksin ini? Bagi menjawab pertanyaan sahabat, apakah perspektif Islam terhadap vaksin? Sebenarnya, Islam amat menitik beratkan penjagaan kesihatan umatnya serta menggalakkan agar sentiasa berikhtiar dan mengelakkan diri daripada ditimpa sebarang penyakit. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersarapan dengan 7 biji kurma ajwa tidak akan ditimpa kemudaratan dari racun dan sihir pada hari tersebut, iaitu riwayat Muslim. Secara umum, hadis ini memberi galakan kepada umat Islam agar berikhtiar untuk melindungi diri daripada sesuatu yang memberi kemudaratan. Tindakan melindungi diri ini merupakan tindakan berjaga-jaga, atau dalam bahasa orang putihnya kita kata precaution terhadap sesuatu bahaya yang mempunyai kebarangkalian untuk menimpa diri seseorang. Pengambilan vaksin dilihat merupakan salah satu cara yang diusahakan oleh kerajaan terhadap rakyat untuk melindungi rakyatnya sendiri daripada penyakit yang berjangkit dan mengurangkan risiko kematian. Hal ini sebenarnya bertepatan dengan maqasid syariah yang mewajibkan umat Islam untuk menjaga nyawa, agama, akal, keturunan serta harta. Usaha mengelakkan atau menghilangkan sebarang risiko jangkitan penyakit dalam kalangan masyarakat merupakan ikhtiar yang sangat digalakkan oleh Islam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh berbuat kemudaratan dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan larangan melakukan sebarang kemudaratan sama ada terhadap diri sendiri maupun orang lain, yang juga termasuk kemudaratan dalam kesihatan. Hal ini sesuai dengan matlamat pemberian vaksin, iaitu supaya membina imuniti tubuh sekaligus dapat mengelakkan diri daripada dijangkiti penyakit. Jadi, Mesyuarat Khas Jawatan Kuasa Muzakharah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-10 dan Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor kali pertama, iaitu diadakan pada 2021, memutuskan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan ianya wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Jadi keputusan ini dibuat setelah mengambil kira pandangan daripada JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dan Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM, serta perbahasan ilmiah yang dilakukan oleh ahli-ahli mesyuarat di peringkat MKI. Berdasarkan penelitian terhadap keputusan-keputusan fatwa berkaitan vaksin, keharusan pengambilan suatu vaksin bukanlah secara mutlak. Ianya diputuskan dengan mengambil kira beberapa perkara. Antaranya adalah yang pertama, sumber vaksin hendaklah daripada bahan-bahan yang suci dan tidak daripada bahan yang bernajis. Kedua, jika tidak dapat dielakkan, vaksin yang bersumberkan daripada bahan haram ini
dibenarkan atas dasar darurat yang diiktiraf syarak. Dan yang ketiga adalah sekiranya terdapat dua pilihan, iaitu vaksin bersumberkan bahan halal dan haram, maka wajib memilih vaksin yang bersumberkan bahan yang halal. Antara tokoh Islam adalah Ibn Sina yang telah menyebut dalam kitabnya iaitu Kanun Al-Fiqh. Dalam kitabnya, beliau memberikan contoh kemampuan tubuh untuk memperoleh kekebalan daripada toksin sekiranya digunakan secara berangsur-angsur. Hal ini sama dengan konsep yang digunakan untuk vaksin, kerana di dalam vaksin mengandungi antigen yang diperoleh daripada sebahagian atau keseluruhan virus atau bakteria yang dilemahkan atau dimatikan. Jadi antigen ini akan merangsang sistem imun tubuh dan membentuk keimunan terhadap jangkitan penyakit tertentu. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Iyad atas perkongsian sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Malaysia pada tahun 2020 telah mengikhtiarkan satu inisiatif yang telah memberi kesan kepada penduduk setempat. PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan telah diikhtiarkan oleh Kerajaan Malaysia bagi mengurangkan kes-kes COVID-19 yang telah merebak pada ketika itu. Berikutan dengan itu juga, Kerajaan Malaysia telah menggalakkan rakyatnya untuk mengambil vaksin. Namun begitu, masih terdapat segelintir rakyat Malaysia yang enggan menerima vaksin disebabkan beberapa perkara yang telah tular di media sosial. Jadi saya ingin menjemput saudara Saiful untuk menerangkan apa yang telah berlaku di Malaysia pada ketika itu. Saya serahkan kepada saudara. Jadi, bagi menjawab soalan saudara Amir, berikutan dengan penularan COVID-19, Kerajaan Malaysia telah mengarahkan rakyat setempat untuk menerima vaksin yang terbukti berkesan bagi menangani isu COVID-19 yang sangat membimbangkan ini. Namun, terdapat segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab telah menyebarkan tanggapan buruk dan berita palsu mengenai imunisasi atau vaksin ini melalui media sosial. Hal ini telah mempengaruhi minda rakyat setempat, terutamanya rakyat beragama Islam, kerana vaksin ini dipercayai mempunyai DNA kinzir. Namun syarikat AstraZeneca jelas mengisahkan bahawa vaksin COVID-19 ini, vaksin COVID-19 keluarannya tidak mempunyai apa-apa bahan terlarang, terutamanya unsur kinzir yang telah diwar-warkan ini. Apapun, rakyat Malaysia semakin hari semakin sedar tentang kepentingan vaksin ini, dan jelas menunjukkan perintah berkurung telah pun ditamatkan serta-merta. Akan tetapi pada bulan November 2023, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Muhammad Razi Abu Hassan berkata sebanyak 3,626 kes COVID-19 telah dilaporkan. Ini menunjukkan peningkatan 57.3% berbanding 2,305 kes yang telah direkodkan pada minggu sebelumnya. Bulan sebelumnya. Jadi berikutan kejadian ini, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata KKM menjangkakan trend kenaikan COVID-19 ini akan terus menaik di penghujung tahun lepas, khususnya sewaktu perayaan iaitu musim Christmas. Jadi amatlah digalakkan untuk rakyat sentiasa berjaga-jaga supaya pandemik ini tidak kembali seperti tahun 2020. Jadi ketika itu, Kementerian Kesihatan Malaysia telah membangunkan aplikasi mudah alih yang komprehensif iaitu MySejahtera. Setiap rakyat perlu mempunyai aplikasi ini di telefon mereka,
kerana peranannya yang sangat penting ketika itu. MySejahtera memperluaskan keupayaannya untuk memperkasakan penggunaannya dengan akses mudah kepada rakyat. Ia menyediakan maklumat tentang kemudahan penjagaan kesihatan berdekatan, membolehkan pengguna membuat temujanji dengan doktor, dengan pakar kesihatan yang berdekatan, dan menawarkan platform untuk rekod kesihatan digital pada waktu itu. Ia memastikan pengalaman penjagaan kesihatan yang lancar dan cekap. Dan terakhir, ia mengemas kini data ataupun maklumat kesihatan. Aplikasi ini menyediakan maklumat kesihatan, garis panduan, info terkini. Ia juga membolehkan pengguna kekal dimaklumkan tentang situasi COVID-19 yang melanda negara pada ketika itu. Jadi, penggunaan vaksin dalam situasi yang memerlukan seperti pandemik COVID-19 yang melanda negara kita suatu ketika dahulu merupakan satu keperluan untuk memastikan diri dan orang sekeliling kita tidak menerima mudarat daripada penyakit yang dibawa. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah, kita telah berjaya mendengar beberapa pencerahan yang begitu bermakna dan informatif daripada beberapa panel kita pada hari ini. Jadi di sini saya ingin menyimpulkan bahawa penggunaan vaksin dalam situasi yang memerlukan seperti ketika pandemik COVID-19 melanda merupakan satu keperluan bagi memastikan diri dan orang sekeliling tidak menerima mudarat daripada penyakit yang dibawa. Umat Islam tidak seharusnya bersikap egoistik sehingga enggan menerima sebarang vaksinasi atas alasan yang tidak kukuh. Akhir sekali, saya ingin berterima kasih kepada ahli-ahli panel kita pada hari ini kerana telah meluangkan masa mereka untuk menerangkan tentang vaksin yang begitu informatif kepada kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada forum yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.